Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi subuh hari Khamis bersamaan dengan 2 Syaban 23 Februari dah dengar dah suara Amy buka TV kan. Insya-Allah semoga ada manfaatnya. Barangkali ada yang baru lepas solat subuh, baru lepas bagi salam, baru mungkin ada yang baru nak solat, tak apa, insya-Allah semoga selepas ini kita duduk bersama-sama untuk mengikuti assalam subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Hari ni Ustaz sebagai jurucakap Masjid Taman Pulai Emas Ustaz, kita nak cerita kan. Pagi-pagi ni lagi nak cerita dah ni. Nak cerita tentang sesuatu yang dia ada rugi, ada untung. Kalau boleh kita hidup ni kita nak untung je. Boleh ke gitu Ustaz? Banyak cantik kita tak nak rugi langsung. Kita nak yang best-best je. Jadi ada tak perniagaan yang kalau kita nak buat pelaburan ataupun perniagaan yang insya-Allah tidak akan rugi? Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wal 'as innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Rugi ni yang paling umum adalah mereka yang mensisiakan nikmat masa. Masa subuh tak solat subuh, zuhur tak solat zuhur, asar tak solat asar, maghrib tak solat maghrib, isyak tak solat isyak. Orang yang main-main dengan masa mudanya, ini rugi. Dah tua baru nak mula belajar agama, baru nak beribadah. Masya Allah. Tuan-tuan, yang ketiga ni rugi. Yang pertama paling rugi kalau nak cakap khusus dia, rugi orang kafir. Dia buat apa sahaja kebaikan, dia tidak mendapat pahala di sisi Allah. Di akhirat nanti dia tetap ke dalam neraka. Dan ada orang tak setuju dengan pendapat ni, tapi ada seorang, kan ramai yang hari ni dia pandangan dia Islam yang lebih liberal. Mana adil Allah Ta'ala? Dia sebut mana adil Allah Ta'ala? Kerana apa? Kerana mereka mengatakan Masya Allah, Allah tak adil sebab Allah orang kafir ada yang lebih baik daripada orang Islam, tapi Masya Allah, Allah tetap masukkan ke dalam neraka. Jawapan dia mudah. Seorang ulama daripada India pernah berkata, dia kata segala kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia akan dibalas di dunia juga. Kalau dia tidak menipu, tak ambil rasuah, dia akan dapat kejayaan di dunia, kebahagiaan di dunia, ketenangan di dunia. Maha suci dan maha adilnya Allah. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rugi yang kedua adalah rugi orang tak ikhlas. Orang tak ikhlas rugi. Kita main pagi-pagi dekat TV Al-Hijrah, menyampaikan agama, tapi hati kita ingat ke dunia. Ketika tu apa yang kita buat tak dapat pahala. Tapi kalau kita ikhlas, dapat gaji, dapat pahala. Masya Allah. Nak ikhlas kepada Allah Ta'ala ni, dia kena mujahadah, dia kena berjuang. Tidak terkesan dengan pujian manusia. Kerana pujian buang pi jadi ujian. Dan rugi yang ketiga adalah rugi ahli maksiat. Janganlah kita. Sebesar-besar maksiat adalah mereka yang meninggalkan salat. Yang keempat rugi adalah yang kita panggil rugi yang dahsyatlah, iaitu tak lain dan tak bukan rugi orang yang miskin di atas muka bumi. Dia tak rasa nikmat hidup di atas muka bumi, tapi dia tak nak solat. Allah rugi Dahlah di dunia. Miskin. Lepas tu rugi pula di akhirat nanti, kena seksa di alam barzah, kena bakar dalam api neraka. Dan rugi yang terakhir ni tak dah rugi, tapi tak untung. Apa dia? Rugi orang yang melakukan sesuatu tidak ikut cara Nabi. Nabi dah ajar dah, tapi dia tak ikut cara Nabi solat. Nabi solat ada 3. Pertama, sifat solat Nabi yang pertama adalah awal waktu. Kedua, Nabi solat berjemaah. Ketiga, Nabi solat dalam keadaan apa? Dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dengan orang rugi. Namun, apakah perniagaan yang tidak akan rugi? Yang pertama, kalau kita tengok Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya
Orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan solat, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak merugikan. Fatir 29. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kalau kita tengok apa yang saya cakap tadi, orang yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dan ramai orang sekadar membaca. Ramai sekadar orang mengaji tapi tidak mengkaji. Betul. Maka apa yang dia baca tidak menyerap dalam hati. Bila tidak menyerap dalam hati, bagaimana dia nak lakukan nanti. Tapi kalau orang yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkannya, kelebihan sedekah, kelebihan solat malam, kelebihan ini, mereka akan seronok untuk melakukannya. Dan ini adalah satu perniagaan yang tak rugi. Nombor dua, orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat ni, Masya Allah, dia takkan rugi. Takkan rugi, Saya pernah berdialog tentang seorang orang tinggilah dalam perundangan Malaysia. Ustaz, saya dah baik, saya tak perlu solat. Dan dia sepanjang hidup dia, masa kecil-kecil sekolah dulu dia solat. Bila dia dah berjaya, dah apa semua, saya kata Nabi pun solat. Dia kata saya tahu Ustaz akan jawab macam tu. Nabi pun solat, sahabat pun solat. Itu nak bagi example, contoh. Saya baik Ustaz, saya tak rasuah, saya tak mencuri, saya tak apa semua. So saya tak perlu solat. Ya Allah, saya kata, ya Allah, ruginya saya kata orang yang hebat, profesional dan jawatan tinggi dalam perundangan Malaysia. Ditipu daya syaitan. Saya kata rugi sebab apa? Sebab tak solat. Dia kata, saya dah baik, buat apa nak solat? Saya kata, bukan. Kita solat bukan sebab kita baik. Kita solat untuk jadi lebih baik. Kita solat sebab Allah baik. Allah nak bagi rezeki kat kita. Allah nak bagi cahaya di wajah kita. Allah nak bagi pahala pada kita. Ini dia. Dan seterusnya, menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Kalau dia sembunyikan, dia dapat layanan VIP. Contoh pagi ni, sahabat-sahabat nak bersedekah, nak berinfak, nak berwakaf untuk pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas. Dan Masya Allah, kita nak buat tu secara senyap je. Kita transfer je duit pagi ni. Lillahi ta'ala. Transfer je duit. Lillahi ta'ala. Transfer je duit. Transfer. Lillahi ta'ala. Dan ketika itu, di akhirat nanti, kita akan dapat layanan VVIP daripada Allah. Orang pun terkejut. Kita hari Sejak ni, bila kan, macam mana boleh dapat layanan VVIP ni? Kalau kita hari ni tengok dalam orang berjalan hari ni tengah-tengah traffic jam, tiba-tiba ada escort. Polis escort. Semua jalan ke tepi. Dan jalan tu mudah je bagi VIP lalu. Kita cemburu. Betul. Kita dah stres 2-3 jam dalam traffic light. Tiba-tiba dapat bunyi siren dan kita terpaksa ke tepi. Dan Masya Allah, orang yang bersedekah secara sembunyi ni, pagi ni dia bersedekah secara senyap-senyap. Dia ditransfer duit untuk pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas ni. Apa dia dapat? Layanan VIP ketika Yaumil Mahsyar. Iaitu mereka, orang tengah panas-panas, dalam berbilion-bilion manusia di tengah panas di padang mahsyar. Ada yang jalan guna kepala, ada yang jalan guna kaki, ada yang tenggelam dalam penuh lautan manusia. Mereka ni, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang mereka dapat? Mereka dapat panggilan daripada Rasulullah SAW, duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Sudah tentu nyaman, sudah tentu sejahtera, sudah tentu tenang untuk dihisap di hadapan Allah nanti. Jom, hari ini, pagi ini, kita pujuk hati kita, Ya Allah, ini aku wakafkan untuk arwah ibuku, ini aku wakafkan untuk arwah ayahku, untuk pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah. InsyaAllah pembinaan masjid ini adalah satu perniagaan yang tidak akan rugi dan kita kena rebut peluang ini. Dan Ustaz akan cerita lagi selepas ini, insya-Allah. Itulah dia. Dan antara perniagaan yang tidak merugikan tadi tu, antaranya solat. Kadang-kadang Ustaz, kita rasa tak
ada sebelum ni dah pernah buat satu slot berkenaan dengan solat. Orang yang tak solat ni orang yang tidak ada hala tuju kehidupan. Dia tidak ada kehidupan. Jadi sejauh mana kita terbang tinggi, ingatlah ke tanah jua kita kembali. Jadi para penonton, kita nak sambung lagi perbincangan kita selepas ni. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Nah, ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya, kalau ada baki, mesti sedekah. Baik, Bu. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Itu dia, Alhamdulillah. Kalau dapat kita lihat di playback tadi kan, berkenaan dengan, inilah juga kaitan dengan perbincangan kita sebelum ini, perniagaan yang tidak merugikan. Allahu Akbar, seolah-olah memanggil kita di pagi subuh hari Khamis ini, insya-Allah di bulan yang mulia, bulan Syaban ini dah dia. Antara misi kita untuk satukan ummah dengan ilmu dan semoga bermanfaat. Jadi Ustaz, kita sambung balik Ustaz. Jadi kita nak, bila Ustaz cerita berkenaan dengan infak dan sebagainya, kita nak cerita berkenaan dengan program tabung sedekah subuh bersama Masjid Taman Pulai Emas Johor Bahru. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama sekali, kita kena pujuk hati kita buat satu perkara. Siapa yang ada handphone, tolong type www Masjid Taman Pulai Emas. Kat situ dia ada semua perkembangan dan proses pembinaan tentang masjid ini. Masjid ini daripada tahun 2006. Surau Ar-Raudah As-Sakinah ni telah dibina tahun 2006 bulan Oktober. Dan masya-Allah, penduduk di sini makin hari makin padat. Dan selama 16 ke 17 tahun mereka menantikan sebuah masjid. Namun dari sudut kekurangan ekonomi memang masjid tak dapat dibina lagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Allah kurniakan satu perniagaan yang tidak akan rugi, perniagaan apa? Iaitu kita membina rumah Allah. Dan Ustaz rasa kagum sangat dengan pengurusan Masjid Taman Pulai Emas ni. Apa dia? Kerana mereka ni dah berfikir panjang supaya masjid ini tidak akan lekang orang mendiri solat berjemaah di dalamnya. Kerana baru-baru ni masjid ni telah membina, membuat satu program Hari Kanak-Kanak Sedunia. Sambutan supaya melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Kita latih anak-anak ni solat berjemaah. Dan di surah Ar-Raudah As-Sakinah ni ataupun Masjid Taman Pulai Emas ini, tuan-tuan, masya-Allah, kanak-kanak memang ramai semayang di dalamnya. Kerana AJK dan jemaah meraihkan kanak-kanak. Dan setiap kali semayang Jumaat, kami terpaksa semayang di atas luar daripada tempat solat kerana terlalu penuh orang semayang. Begitu juga dengan semayang hari raya, terpaksa melempar ruah daripada masjid yang ada. Jadi dengan pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah nanti, segala sumbangan kita untuk membina menjadi batu-bata pembinaan masjid ini, selama mana masjid ini ada, orang solat di dalamnya, kita dapat pahala. Boleh juga kita wakaf untuk arwah ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita mungkin menderita kerana di alam barzah, kerana dipukul, dipalu oleh para malaikat, kerana ada dosa meninggalkan solat, ada dosa melakukan maksiat, ada dosa yang mendedahkan aurat. Jom kita bantu ibu kita. Kerana bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Mungkin ibu tengah menanti-nantikan doa daripada kita. Jangan sekadar doa. Kerana doa anak yang soleh. Kita belum soleh lagi. Belum tentu doa kita sampai pada arwah ibu ayah kita. Tetapi sedekah jariah, sepakat pendapat ulama, kalau kita sedekah berwakaf atas nama arwah ibu dan ayah, pahalanya terus
tak terhalang masuk ke dalam alam barzah dan ibu kita dapat direhatkan daripada dipukul dan dipalu. Masjid Taman Pulai Emas ni tuan-tuan, dan dah masuklah tadi www.masjidtamanpulai emas. InsyaAllah tuan-tuan akan nampak. Kita cuba klik kejap. Kat sini kita nampak jumlah yang kita nak 11 juta 350,000, dan setakat ini tuan-tuan sumbang nanti nombor ni akan naik. 9,806 ringgit 540 ringgit. Ini dia 9 juta. InsyaAllah tak lama lagi. Penduduk kat sini dah tak sabar-sabar dah. Kalau jumpa ustaz tu riang mereka. Dan kemudiannya kita perlukan lebih kurang 2,543,000 lagi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada perkataan kat situ, ya Allah, ya Razak, Engkau kurniakan limpah rezeki yang tidak terhingga kepada insan-insan yang berinfak untuk Masjid Taman Pulai Emas ini. Klik je kat situ. Saya nak infak. Bila nak infak, terus dia akan bagi form berapa ringgit nak infak kat sana. Jangan biarkan peluang ni tuan-tuan. Saya merayu. Janganlah sia-siakan peluang ini, kerana pagi-pagi ni tuan-tuan menonton TV Al-Hijrah bukanlah satu kebetulan, tetapi takdir dari Tuhan. Kerana apa? Bila tuan-tuan dengar ni, tolong klik ataupun tolong sumbang, transfer duit. Nombor akaun dah ada di kaca TV, tangkap gambar atau screenshot dan hubungi nombor telefon tersebut. Mana tahu takut scammer. Ustaz, hari ni ramai sangat orang minta derma. Kalau kat Facebook ustaz tu sampai tak terlarat nak jawab. Lepas tu dia hantar WhatsApp, minta ustaz derma, susah-susah. Bila kita pergi siasat, masya-Allah, mewah. Hidup dia mewah, dia jadi scammer. Dan ini nombor telefonnya Encik Roslan, Ustaz Katima dan Encik Rosli. Dan ada orang-orang buta yang mendengar rancangan pagi ni, dia orang minta Ustaz bacakan nombor akaun. Nombor akaun Maybank Masjid Al-Raudah As-Sakinah 5513-9838. Bagi mereka yang ada OKU penglihatan 551306539838. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz doakan bagi mereka yang ikhlas pada pagi ini. Jom kita membahagikan sedikit rezeki yang Allah bahagikan pada kita untuk pembinaan Masjid Al-Raudah As-Sakinah. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan ini terbinanya rumah Allah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah mahligai yang indah untuknya di syurganya nanti. Jom. Hari ni nak beli rumah, ya Allah. Harga rumah naik. Nak bayar down payment pun jenuh kita. Tapi pagi ni dengan hati yang ikhlas, kita bersedekah. Itulah down payment mahligai yang indah di syurga Allah nanti. Tuan-tuan, ambil gambar ni, screenshot, masuk ke Facebook Masjid Taman Pulai Emas dan kemudiannya lakukan sumbangan anda. InsyaAllah, saya doakan semua penyumbang pada pagi ini, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjatnya. Tenangkan jiwanya yang resah gelisah. Dan Allah janji siapa yang bersedekah tidak akan miskin. Jom kita bina rumah Allah dengan menyumbang kepada Masjid Taman Pulai Emas. Itu dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz atas ilmu perkongsian pada hari ini. Walaupun kita tahu yang Ustaz ingin sampaikan untuk kita sama-sama membantu Masjid Taman Pulai Emas, tapi banyak ilmu yang Ustaz kongsikan juga dengan kita di subuh-subuh hari ini. Jarang kan kalau kita nak tengok yang berkualiti ni. Inilah waktu dia. Di subuh-subuh hari kita pun bangun terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama. Ustaz datang kat studio untuk bersama-sama dengan kita. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran, insya-Allah. Dan saya cakap sikitlah sebenarnya. Silakan Ustaz. Sebelum Ustaz meninggal dunia, semua orang tahu Ustaz pengidap kanser. Ustaz mohon pada Allah supaya Allah Taala
bagi kesempatan Ustaz sujud dan solat di dalam Masjid Ar-Raudah Sakinah, Taman Pulai Mas ini. Doakan Ustaz ya. InsyaAllah, amin. Kita doakan sama-sama para penonton, insyaAllah. Dan semoga semua daripada kita, insyaAllah, dipertemukan kembali di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana sebab selepas ini masih lagi terus setia bersama dengan Amy dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Nah, ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya, kalau ada baki, mesti sedekah. Baik, Bu. Melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Ayo didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru